Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat pengurusi surau, tuan imam, tuan puasa, tuan-tuan haji, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang berbahagia sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat kita bertemu walaupun kita diiringi dengan hujan. Namun kita berdoa mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu sebagai hujan rahmat buat kita, dengan berdoa Allahumma sayyiban nafi'a insyaAllah. Ya tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila kita membicarakan soal kekeluargaan yang menjadi topik yang selalu saya bawa di surau ini, dan pada minggu-minggu yang lepas saya telah kaitkan bahawa kekeluargaan itu sebahagian daripada hubungan kita sesama manusia. Dalam kehidupan kita di muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita berhadapan dengan dua tanggungjawab yang besar. Yang pertama, tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tanggungjawab sesama manusia. Perkahwinan adalah suatu institusi yang wujud sejak zaman Nabi Adam AS sampailah sekarang ini. Orang berkahwin. Bila berkahwin akan lahirnya keturunan dan juga zuriat. Maka di sana akan lahir juga tanggungjawab sesama manusia. Hubungannya dengan ibu bapa, hubungannya dengan anak, hubungannya dengan keluarga, hubungannya dengan isteri, hubungannya dengan jiran tetangga dan sebagainya. Di malam ini saya nak fokuskan kembali kepada tanggungjawab seorang Muslim itu. Yang paling penting sekali selain daripada kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan segala perintahnya, puasanya, solatnya, membaca Qurannya, menjaga hal-hal hukum hakamnya yang wajib, maka sebahagian besar yang ada di hadapan saya ini pastinya ada keluarga. Bila ada keluarga, kan, perkara yang berkait rapat dengan keluarga ini, ada banyak istilah-istilah keluarga ataupun dalam hukum fiqh kekeluargaan ataupun hukum fiqh berkaitan dengan munakahat. Antaranya istilah baligh, anak dara, janda, teruna, duda, fasah, hakim syar'i, hakim raja ataupun kita panggil sebagai wali hakim, harta sepencarian. Ada istilah yang dipanggil sebagai hukum syarak. Bila kita menyebut tentang hukum syarak dalam konteks fiqh di negeri Selangor ini, saya dah bawa pada malam ini enactment undang-undang keluarga Islam Selangor. Dalam undang-undang ini meletakkan bahawa hukum syarak itu adalah hukum syarak mengikut mazhab Syafi'i atau mengikut mana-mana mazhab Maliki, Hanafi atau Hambali. Maka oleh itu, jika ada mana-mana orang yang nak kahwin ikut fahaman agama yang lain ataupun fahaman selain daripada empat yang tadi, biasanya Jabatan Agama Islam Selangor tak akan uruskan. Sebagai contoh, tuan-tuan, sebagai contoh, mungkin satu hari nanti tuan-tuan mungkin tak berlaku, kan? Tiba-tiba anak kita, saudara mara kita nak berkahwin, tiba-tiba memilih pasangannya yang bukan daripada empat mazhab. Dia memilih daripada mazhab Syiah contohnya, kan? Bagaimana cara kita nak selesaikan, kan?
Sedangkan hukum syaraknya, perkahwinan itu hendaklah dilaksanakan berdasarkan hukum syarak mengikut 4 mazhab. Ini lagi betul Syiah. Maka oleh itu, maka orang itu perlu bersyahadah mengikut fahaman kita, fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak nak, tak boleh diteruskan, tuan-tuan. Itu kena jelas. Kemudian kita kena lihat lagi bahawa dalam perkahwinan ada yang dipanggil sebagai ikrar. Contohnya macam saya sebagai juru nikah, bila orang datang jumpa saya nak isi borang, sama juga dengan doa tahfiz lah. Datang isi borang, kita akan tengok borang permohonan, tengok tarikh lahir anaknya yang nak nikah tadi, dan kita minta juga bukti salinan sijil nikah ayah. Macam baru-baru ni saya jumpa satu permohonan, orang tu bukan orang sini, dia baru pindah sini, dia mohon nak kahwinkan anak dia, jauh dia daripada selatan tanah air. Saya tengok borang dia, tanya dengan walinya, tuan, saya dapati bahawa tarikh pernikahan tuan dengan kelahiran anak tuan ini hanya 4 bulan 18 hari. Maka saya memerlukan ikrar daripada tuan. Ikrar ni maksudnya perakuan, pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai apa-apa, itu dan ini, contoh kan. Maka dia pun buat pengakuan bahawa saya mengaku bahawa ketika saya berkahwin dengan pasangan saya, isteri saya telah mengandung 4 bulan. Maka oleh itu tuan tidak layak menjadi wali kepada anak ini. Tuan sedar ke tidak ni? Sedar, kan? Maka itu saya akan buat ulasan bahawa permohonan tuan ini dipanjangkan kepada pejabat agama untuk mendapatkan perintah, wali hakim ataupun wali raja. Itulah peranan kami di peringkat awal. Kira ini tak berlaku, tuan-tuan. Dan contoh sebelum ini, mungkin zaman-zaman kita kahwin, zaman saya kahwin, tuan imam kahwin, tak minta sijil nikah, kan? Dan berapa ramai zaman itu orang yang menyembunyikan perkara hukum tadi. Tanpa disedari, lahirlah anak-anak yang tidak sah taraf berpanjangan. Maka berdasarkan hukum syarak tadi, kita nak pelihara yang ini. Ini memelihara keluarga berdasarkan kepada hukum syarak. Daripada mula nak nikah lagi, kita kawal dia, kan? Kita kawal. Ada orang yang marah, susahnya lah nak kahwin, minta sijil nikah, kan? Lebih-lebih lagi kalau nak kahwin tu janda, kan? Janda kata, kami janda ustaz. Ya, saya tahu janda. Rukun nikah tetap 5. Rukun nikah tak boleh berubah. Rukun nikah yang pertama, pengantin laki-laki, sama ada teruna atau duda. Pengantin perempuan, sama ada anak dara ataupun janda. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima, ijab dan kabul. Saya janda ustaz. Iya, saya tahu janda, tapi saya perlukan wali. Saya janda ustaz. Maksudnya, di luar sana mungkin kita juga berfahaman bahawa bila dia janda tak perlu wali. Itu adalah fahaman yang salah. Hukum syarak ikut mazhab Syafi'i, 4 mazhab memerlukan wali. Bila wali, saya dah terangkan panjang lebar gitu kan. Wali itu ada 2 kategori. Satu, wali akrab, bapa ke atas, bapa dan datuk. Yang kedua, wali nasab, adik-beradik dia ke bawah, anak buah lelaki-lelaki, cucu saudara laki-laki ikut bapanya, bapa saudaranya, ya semua sebelah bapak lah, gitu kan. Ada 25, tuan-tuan, 25 urutan susunan wali. Okey. Bila kami juga nak menikahkan orang, kami tanya satu persatu. Dia pakai wali siapa ni? Ayah. Ayahnya mana? Dah meninggal, tuan. Dah meninggal. Mana bukti dia meninggal? Disenyap, surat mati tak ada, kan? Bila bapa tak meninggal, makna wali itu masih hidup. Bila masih hidup, perlu dicari. Dia tak boleh berpindah wali, tuan-tuan. Selagi dia masih hidup, sama ada dia hidup tu hilang, dia menyorok bawah bantal, nyorokkan negara orang, ataupun dia merajuk, ataupun dia panggil wali enggan, dia masih ada, tak boleh pindah wali, tuan-tuan. Kena cari, kan? Okey, kalau dia dah meninggal, naik ke atas datuk. Okey.
Dua wali ni dia punya power dia, wali bapa dengan wali datuk ni, dia punya kuasanya adalah dia boleh mengahwinkan anak tanpa izin. Dan hukum syarak mengatakan pernikahan itu adalah sah hanya untuk anak dara. Kalau janda tak sah. Janda tak boleh paksa. Itu yang kadang-kadang saya janda ustaz. Betul. Adakah wali kamu paksa kamu kahwin? Tak ada kan? Janda boleh memilih, tapi wali tetap kena ada. Anak dara kalau dia bapa dan datuk boleh paksa dia kahwin. Walaupun budaknya tak setuju, tapi hukum syarak mengatakan sah perkahwinan tersebut. Sebab berlaku kes tahun 2019. Ini rekod kami lah di pejabat agama kan. Ada kes bapanya orang kaya. Orang kaya. Dia ada anak perempuan kan. Anak perempuan ni macam tak nak ikut pilihan ayah lah kan. Bapanya dah ada orang yang dia percayai kerana nak mewarisi harta tersebut kan. Yang akan meneruskan legasi perniagaan tersebut. Dia tak naklah orang lain. Satu hari dipanggil anaknya balik, sampai rumah dah ready semua dah. Dah ready dengan juru nikah, ready dengan saksi, bapaknya kahwinkan kan. Bila kahwinkan, bapaknya hadiahkan dia kereta, hadiahkan dia rumah kan. Dia ambil kunci kereta, dia keluar rumah tak balik-balik 5 tahun tuan-tuan. Kan. Bila dia rujuk ke mahkamah syariah, dan hukumnya kata apa? Perkahwinan itu adalah sah sebab dia adalah wali bapa. Bapa dan datuk dia boleh, tetapi dalam adatnya kurang manislah, paksa kan. Zaman sekarang tak macam dulu kan. Tapi hukum mengatakan sah. Berbeza dengan wali nasab. Contohnya bapa dah meninggal, datuk dah meninggal, dia ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, ataupun adik-beradik lelaki sebapa sahaja kan. Ada abang-abang, ada adik. Dia seorang je perempuan tunggal yang dalam rumah tangga kan. Abang dia kata aku tak suka kau kahwin dengan orang ni kan. Aku tak suka dengan pilihan kau. Tak boleh tuan-tuan. Wali nasab dia adalah wali syarat. Dia mesti memberi kebenaran kepada yang nak jadi wali, kepada orang bawah tanggungannya untuk menjalankan akad nikah. Kalau bapa dengan datuk boleh kata tak setuju. Tapi kalau wali nasab ke bawah tidak boleh tuan-tuan. Kalau dia paksa tuan-tuan, dia panggil tok kadi, dia panggil saksi, dinikahkan adik perempuannya, atau kakak perempuannya dengan laki pilihannya, hukumnya tidak sah. Kita faham ya? Oleh kerana berkaitan dengan hukum hakam tuan-tuan, bila perkahwinan itu sudah sah, maka terbinalah keluarga. Terbina keluarga seperti mana yang kita lalui. Kita ada isteri, ada yang 2 isteri, ada yang 3 isteri. Ada 3 isteri sini tak? Yang 3 isteri kan? But isteri kan? Bukan iswan kan? Ada isteri, ada tuan. Isteri 3 lah tu kan. Tu cakap jauh tuan, cakap jauh isteri kan. Okay. Maksudnya bila berkahwin dia ada isteri di rumah. Bila ada je isteri, Islam telah meletakkan satu perkara yang dipanggil tanggungjawabnya kepada isteri kan? Ataupun dipanggil al-muslim ma'azaujati, Muslim terhadap isterinya. Okey. Selama ini kita berkahwin, mungkin saya sendiri dah masuk 30 tahun ya. Saya kan tahun 90, tahun 2001, mana 31 tahun saya dah berkahwin. Ada yang dah 40 tahun, ada 50, ada yang 50 tahun. Tengoklah umur kita kan. Umur kita bila kita mula kahwin sampai dah sekarang. Okey. Bila berkahwin tadi, sejauh mana perkahwinan kita, bagaimanakah kita telah melayan isteri itu berdasarkan kepada hukum syarak. Bimbang tuan-tuan, bila kita meninggal dunia, bila masuk ke alam akhirat, bila berada di padang mahsyar, bila kita berada betul-betul nak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyeberang titian siratal mustaqim. Kita ni ahli surau, ahli zikir, ahli Quran, kan? Ahli ibadah, buat sedekah kan. Ketika nak menyeberang titian siratal mustaqim, tiba-tiba ada 4 suara memanggil. Wahai Tuhanku, lelaki ini jangan benarkan dia masuk syurga. Siapakah suara itu tuan-tuan? Suara itu daripada isteri. Perempuan yang pertama isteri. Perempuan yang kedua adalah mak. Perempuan yang ketiga adalah anak perempuan. Perempuan yang keempat adalah adik-beradik yang perempuan. Okey.
Muslim terhadap isterinya itu kita kena akan bincangkan lebih luas terhadap anak perempuan kita, adik perempuan kita dan juga ibu kita kan? Saya ada ibu, tanggungjawab saya besar tuan-tuan kan? Kalau saya tak jaga dia, saya juga akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim terhadap isterinya ini kerana dia ada kaitan dengan perkahwinan kan? Mak juga ada kaitan dengan perkahwinan. Tanpa ada mak dengan ayah, kita tak jadi anak kan? Adik-beradik perempuan kita juga wujud kerana perkahwinan. Anak perempuan kita wujud juga kerana perkahwinan. Semua golongan ini lahirnya daripada sebuah keluarga yang besar. Maka ini yang dipanggilkan sebagai kekeluargaan, yang perlu kita fahami jalinan antara satu sama lain. Kita tak boleh lepas tangan kan? Contohlah siapa yang masih ada mak kan, ada adik-beradik ramai kan, selalunya berlaku masalah siapa nak jaga mak kan? Sedangkan tanggungjawab itu tanggungjawab semua orang. Maka akan keluarlah kata-kata anak laki-laki yang bertanggungjawab. Jawapannya tidak tuan-tuan. Semua anak itu bertanggungjawab, semua menantu itu bertanggungjawab. Dan dalam sebuah hadis Nabi sebut, apabila kamu berkahwin, ibu bapa mertua kamu itu sama tarafnya dengan ibu bapa kandungmu. Maka oleh itu bila berkahwin, kita ada ibu bapa, kita ada ibu bapa mertua. Kalau ada kahwinnya 2, 3, 4 lagi ramailah bapa dan ibu mertuanya. Kan? Macam Piramli Madu 3, ramailah mak bapak mertuanya. Okay, perkahwinan dalam Islam adalah kalau ikutkan bila berkahwin kan, Allah janjikan berkahwin itu satu ketenteraman. Cuba kita buka Quranul Karim, buka surah Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Bermaksud perkahwinan itu bila berkahwin, patutnya perasaan yang pertama yang datang adalah sifat tenteram. Kalau kahwin hari pertama tak tenteram tuan-tuan, macam mana dia katakan Tuhan jadikan isteri itu sebagai waja'ala bainakum mawaddah kan? Membina ketenteraman. Kalau hari pertama kahwin tengok semacam je, macam mana ni kan? Kan? Ataupun 2 tahun kahwin semacam kan? Yang bagusnya 100 tahun kahwin sentiasa tenteram tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Nak cari macam tu bukan mudah. Dia boleh kena lalui proses-proses yang panjang berdasarkan kefahamannya kepada hukum syarak. Lepas tu pada minggu yang lepas saya dah cerita tentang peranan keluarga Islam ini. Dia bermula dengan menjadikan diri kita ini benar-benar seorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang itu beres tuan-tuan, maka yang lain dia akan mengikut dengan baik. Tapi kalau yang pertama itu tidak beres, hubungan kita dengan Allah Ta'ala tak beres tuan-tuan, dan memang akan datang pelbagai cabaran-cabaran yang mendatang akibat kecuaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala-galanya memang kurniaan Allah Ta'ala. Kita nak makan, Tuhan bagi. Nak rezeki, Tuhan bagi. Nak aman damai, Tuhan bagi. Nak sembuh, Tuhan bagi. Segalanya Tuhan bagi. Tak ada yang kita cipta sendiri tuan-tuan kan? Walaupun kita ada duit kan? Contohnya orang yang ada duit banyak berjuta-juta ringgit, bila Tuhan tak izinkan, gula pun tak boleh makan tuan-tuan, garam pun tak boleh makan kan? Hatta sampai peringkat ada orang kumpul duit banyak-banyak kan? Akhirnya duit tersebut menjadi rebutan orang yang kemudian hari. Tiada yang mengatakan manfaat pun pada orang yang ditinggalkan. Akhirnya pergaduhan yang berpanjangan akibat daripada harta yang ditinggalkan. Bukan bermaksud harta itu salah tuan-tuan. Cara menguruskan harta itu perlu dilakukan dengan baik. Okay, perkahwinan dalam Islam adalah ketenteraman jiwa. Itu asas dia kan. Bila cerita keluarga Islam, mesti kita binakan dalam keluarga itu perasaan tenteram, ketenangan, ketetapan, menyelaraskan hidup. Bila kahwin dia ada unsur penyelarasan. Bayangkan kalau dulu tuan-tuan kita hidup seorang-seorang, seorang-seorang makan minum sendiri urus kan? Pakai baju kita sendiri urus, walaupun kita ada ibu
Tapi kalau tidur seorang-seorang, semua sendiri urus tuan-tuan. Cuma kita untung kerana kita ni dalam situasi keluarga Islam yang besar. Ibu, bapa kita memang membantu kita sejak zaman kita kecil. Sampai kita bujang pun mak ayah kita bantu kita. Contoh kan, anak bujang umur 25 tahun, yang kemas bilik dia siapa? Kadang-kadang mak masih kemas bilik dia lagi. Yang basuh baju dia siapa? Mak masih basuhkan baju dia lagi. Yang masakkan makanan dia siapa? Mak masih masakkan lagi untuk dia, kan? Tapi bagi setengah-setengah bangsa tuan-tuan, semua itu uruskan sendiri. Kita orang Melayu ni, kerana Islam mengajarkan kita bertolak ansur yang tinggi, keluarga kita sangat hebat membina keluarga. Sampai peringkat ada sahabat saya ni seorang pengetua tuan-tuan, seorang pengetua. Dan dia ada anak laki-laki seorang. Anaknya dah berumur 25 tahun, nak pergi kerja. Dah kerja, dia masuk universiti, dah ada degree tuan-tuan. Nak pergi kerja, pakaikan kasut, mak pakaikan lagi, kan? Stokinnya maknya pakaikan lagi. Ikat tali kasut, maknya ikatkan lagi. Betapalah tingginya kasih sayang seorang ibu kepada anak. Kalau anak itu lupa mak ayahnya, wallahu a'lam bisawab, dan tak tergambar saya. Akhirnya anak ini dah berkahwin. Bila berkahwin memang dia sangat sayang dengan isterinya, kerana ibunya seorang yang sangat penyayang. Maka oleh itu perkahwinan asasnya adalah dibina untuk ketenteraman. Allah janjikan, dijadikan di kalangan kamu itu wanita kamu kahwini, bila berkahwin mendatangkan ketenteraman dan membina kasih dan sayang. Itu tujuan utama. Okey. Kemudian dengan berkahwin tadi akan jadi satu penyelarasan. Akhirnya tugas yang berat dapat ditanggung bersama. Contoh kalau dah berkahwin, tinggal satu rumah, kan? Satu rumah. Maka tugas-tugas di dalam rumah tadi, ada tugas sebahagiannya suami buat, ada sebahagiannya isteri yang buat, ada sebahagiannya perlu dilaksanakan secara bersama-sama, yang dipanggil al-mu'asarah bil ma'ruf. Contoh kan, kelebihan bagi seorang isteri bila mendapat suami yang rajin, contoh kan, kelebihan pada isteri lah. Suami yang rajin, suami tu rajin basuh baju, rajin lipat baju, rajin mengemas, kan? Begitu. Contoh sahabat saya, seorang guru di sebelah Bandar Rincing sana, kan? Saya pergi rumah dia hari raya. Hari raya kan, kita dah kawan. Suaminya seorang yang sangat prihatin dalam rumah, kan? Saya datang tu baru saya duduk, anak jalan-jalan makan biskut. Makan biskut ni, budak-budak kecil baru umur 3 tahun makan biskut. Agak-agak makan biskut tu macam mana tuan-tuan? Mesti dah berterabur kan, budak kan. Bapa yang tadi ni nampak anaknya makan biskut, dia sentiasa bawa penyapu dengan penyodok tu, kan? Jatuh je biskut tu disapu, sapu. Memang rumah dia bersih, kan? Kerana bertuahnya dia dapat seorang suami yang sangat prihatin. Kalau saya tuan-tuan tak macam tu. Saya biar dulu bagi dia makan dulu. Kadang sudah kan baru saya sapu, kan? Kadang-kadang nanti lemaknya sapu. Kadang-kadang dulu tak menyapu, tunggu besok pagi, kan? Maksudnya kerja-kerja macam tu adalah mu'asarah bil ma'ruf. Lagi cekap pengagihan kerja itu, dia makin cantik, kan? Kalau kerjanya tu sambil lewa je, kalau dua-duanya kata orang, kalau dua-duanya kepalanya sama, okey lah, kan? Tapi kalau kedua-duanya kepala tak sama tuan-tuan, yang seorang sangat pembersih, yang seorang sangat cincai, masalah tuan-tuan, masalah, kan? Kan benda ni benda melibatkan teknikal pengurusan, ya? Okey, batu dalam membina keluarga tadi asasnya adalah ketenteraman. Yang kedua, penyelarasan dalam urusan rumah tangga. Perlu diselaras. Kan? Bincang Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri, ketika Nabi nak pergi pasar, Nabi duduk panggil isteri. Wahai isteriku, aku nak pergi pasar. Abang nak beli apa ni? Contohlah, abang nak beli apa? Kan? Nabi tanya dengan isteri. Bukan dia main beli suka hati. Tanya isteri dulu. Isteri kata nak beli tembikai, dia belikan tembikai. Maksudnya adanya perbincangan, ataupun dalam bahasa Jawa brainstorm. Brainstorming tuan-tuan. Maksudnya adanya perbincangan antara suami dan isteri. Kenapa nak bina pelarasan tadi? Kalau one way tuan-tuan, suami buat sendiri, isteri buat sendiri tanpa adanya pelarasan, maka akan timbul masalah kemudian hari. Daripada awal lagi kena ada pelarasan, kan? Contoh kan,
contoh. Ni contoh kita lihat pula kerana benda ni tak berlaku, akhirnya perkahwinan itu dibubarkan tuan-tuan. Contoh kecil aja. Berkahwin ada anak 3 orang. Isteri kerja, suami kerja. Tetapi isterinya balik awal, suaminya balik lewat sikit. Okey. Sebagai contoh lah, kalau kita kerja sektor kerja pejabat, biasanya balik pukul 5 dah balik. Tapi kalau kerja kilang, mungkin baliknya lewat sedikit macam tu kan. Si isteri balik sampai rumah kan, anak-anak ni ramai kecil-kecil kan, kata orang tu berderet kan. Seorang 6 tahun, seorang 4 tahun, seorang 2 tahun. Bayangkan tuan-tuan kalau 3 umur ni 6, 4, 2 tahun sampai dah lalui tepuk dahi tepuk dahi kan. Memang mencabar tuan-tuan. Lagi pula kalau ketiga-tiganya anak lelaki kan, memang kapal karam tuan-tuan kan. Tu normal kan. Hatta ketika tu meja tu, tempat duduk, kerusi tunggang terbalik, tu normal tuan-tuan. Tetapi kita heran ada orang yang anaknya macam tu juga, tetapi dia aman damai. Kenapa tuan-tuan? Kenapa jadi begitu? Proses tak sama tuan-tuan. Proses berlaku tak sama. Ada orang prosesnya berlaku ketika anak itu masih dalam perut. Maka ibunya bercakap dengan anak itu, nanti kau lahir, kau dengar cakap ibu kan? Bila kau bermain, dengar cakap ibu. Dia berbicara dengan anak dia. Dia berzikir kan. Begitu. Sampai peringkat bila dia lahir tu dia lain kan? Ada orang tu bila dia mengandung tu, masa tu dia nak marah, masa tu dia marah orang, naik kereta dia maki orang, anak kat dalam perut tu dengar tuan kan. Nanti bila dia keluar perut, dia ikut je apa yang mak dia buat dalam kereta tadi kan. Lah habau kau kan, habau kau kan. Contohlah begitu kan. Aku jalan aku kau pergi potong sayur. Mula keluar basa-basi yang tidak baik kan. Sedangkan perutnya ada anak yang dikandungkan. Sudah pasti ianya akan memberikan kesan secara psikologi. Sebab tu dalam kaedah Islam, bila kita mendidik anak, kita hendaklah rajin-rajin membaca Quran supaya telinganya akan didengari dengan kalamullah setiap hari. Jadi kisah yang anak 3 orang tadi ni nak cerita macam mana hubungan tadi ni perlu dibuat kan. Ketika isteri balik, anak tu sedang tunggang terbalik, maka isteri tengah menguruskan hal dapur. Sebab bila balik nak makan, bila nak makan, isteri kena utamakan dulu yang nak makan tadi. Sebab siapa yang makan? Dia pun nak makan, anak pun nak makan, suami pun nak makan. Maka kebiasaannya adalah isteri yang bertanggungjawab kat situ. Suami pun balik kan. Anak pun bekerja lah, abah balik, ayah balik, apak balik, daddy balik, papa balik, tak kisahlah apa istilah pun kan. Bila balik saja, normally kita laki-laki bila balik nak berehat kan. Semua orang lelaki macam tu lah, bila balik tentu dia rasa penat nak berehat. Kalau dia belum baca surat khabar, dia akan duduk buka surat khabar kan. Kalau sekarang ni buka inilah, buka WhatsApp kan. Dulu surat khabar kan. Buka surat khabar, termasuklah saya yang bercakap ni, buka surat khabar kan. Lepas tu anak tu yang 3 orang tadi ni, dia ke dapur, kacau maknya marah. Abah kau dah balik, pergi main dengan abah kan. Abah baru nak duduk surat khabar, anak tu menangis kan. Dia pun jeling je, diamlah, abah nak baca surat khabar pun tak boleh. Dia mula marah kan. Akhirnya budak yang 3 orang ni bergaduh. Sebab bergaduh apa? Sebab satu hari ni dia tidak melihat ibu bapanya. Dia berada di rumah ibu yang menjaganya. Maka bila bapanya balik, ibunya balik, dia perlukan belayan kasih sayang. Tapi pada waktu itu, ibu masih sibuk ke dapur, bapa pula masa itu sibuk dengan surat khabar. Okey kan. Ketika itu ada tanggungjawab yang terlepas. Apakah terlepas tadi? Menguruskan anak tadi kan. Okey, sepatutnya siapa menguruskan anak tadi? Patutnya bapa kena take over sebab ibu sedang masak. Kalau ibu take over, bapa ke dapur masak. Macam tu. Itu katakan pelarasan tadi kan. Kalau bapa tak pandai masak, dia uruskan anak. Kalau bapa pandai masak, tu isi uruskan anak. Dia kena selesaikan tuan-tuan. Dia mesti ada pengagihan tugas kat situ yang dipanggil muasarah bil ma'ruf. Bila anaknya bergaduh, nangis-nangis, lama-lama si suami ini dia cepat naik darah tuan-tuan. Dia pun jerit dengan nada yang kuat, maknya. Ni anak dah menangis.
Okey, dengan nada yang agak kuat, si isteri dengan nada yang kuat, laki aku tak pernah angkat suara tinggi macam ni. Tiba-tiba ni dia menjawab, abang nak apa? Kan? Abang nak apa sebenarnya? Saya cakap saya tengah masak. Tu anak tu terkencing terberak kan. Abang lah tolong buat. Aku mana reti, akhirnya berbalah kan. Bila berbalah tuan-tuan, suami pun merajuk terus masuk bilik air, mandi kan. Terus bagi tidur. Isteri masak tak makan. Malam tu tidak berkomunikasi dengan isteri. Kerana kesan perbalahan tadi tak puas hati. Isteri tak puas hati, suami pun tak puas hati kerana bahasa yang digunakan oleh kedua-dua belah pihak kan. Esok pergi kerja macam biasa kan. Balik kerja, hari kedua pun masih bermasam muka lagi. Sampai 3 hari tuan-tuan. 3 hari bermasam muka. Isu tu je. Isu kecil kan. Hari ketiga, si isteri mengadu dengan rakan setugas kan. Aku ada laki aku tak boleh pakai. Yang si suami juga mengadu dengan rakan setugas. Aku ada isteri aku tak boleh harap. Okey, dia menggunakan orang yang ketiga tuan-tuan. Orang yang ketiga ada orang yang kalau salah pilih tuan-tuan, dia bukan jadi penawar, dia menjadi racun kan. Maka yang laki-laki tadi dia mengadu dengan seorang perempuan kan. Perempuan satu office, kebetulan perempuan tersebut masih anak dara lah, belum kahwin lagi. Kesian abang, dapat isteri macam tu kan. Maka si lelaki dia mulalah berangan-angan nak menggantikan isterinya kan. Maka akhirnya kes tersebut tuan-tuan bercerai kan. Bercerai kerana kes tadi je. Bukan masalah isteri tak pandai masak, bukan masalah suami tak bagi nafkah, bukan. Masalah komunikasi. Akhirnya bila komunikasi tadi tidak diuruskan dengan baik, maka ianya menjadi sentimen. Sentimen itu dipermainkan oleh diri sendiri melalui nafsu kita yang kita tak kawal. Ditambah pula dengan syaitan yang menghasut kita. Kita mengadu pula dengan orang yang bukan orangnya. Orang tersebut tak tahu kisah yang sebenar, hanya mendengar sebelah pihak. Akhirnya tidak mendapat solution tuan-tuan. Maka oleh itu kita kena ingat, perkahwinan itu asasnya ketenteraman dan asasnya adalah tolong menolong. Mesti ada pelarasan. Itu mesti dibina tuan-tuan. Bagi anak-anak muda yang nak kahwin, bila berkahwin mesti membina itu dalam rumah tangga kita. Makin kuat dibina, makin kuat pelarasan itu, dia makin hebat. Dia makin cantik rumah tangga tersebut. Kalau setengah-setengah orang kan. Ada setengahnya tu si suami cuma lepas tugas pada isteri kan. Bayar bil air isteri, bil api isteri, masak isteri, pergi pasar isteri. Suami cek duit je kan. Pun tak jadi tuan-tuan kan. Ada ketikanya semua suami buat, isteri tahu ngap je kan. Pun tak jadi juga kan. Sebab itu bila tuan-tuan biasa mendengar khutbah nikah kan, selalu juru nikah akan sebut tugas suami A, B, C, D, tugas isteri A, B, C, D. Berbeza tuan-tuan, masing-masing kan. Masing-masing ada tugas yang perlu dilaksanakan. Di antara itu ada tugas yang tak disenaraikan, yang dipanggil sebagai muassarah bil ma'ruf. Kalau yang ini tiris tuan-tuan, yang ini dia berbeza. Antara saya dengan Tuan Haji Roslan tak sama kan. Keluarga saya mungkin latar belakang berbeza, Tuan Haji Roslan latar belakang berbeza. Maka muassarah bil ma'ruf tadi ni perlu dibina mengikut kesesuaian rumah tangga yang dibina kan. Kalau tuan-tuan berkahwin, dapat pula orang yang bukan orang Melayu tuan-tuan kan. Orang India ke, orang Cina ke, orang Kadazan, orang dusun, okey lagi lah, dia masih makan nasi kan. Masih makan nasi, masih makan ikan kering, masih makan ikan bilis. Sama je makanan kita, cuma menunya beza, pedas dengan tak pedas. Tiba-tiba tuan-tuan kahwin dengan satu kaum yang makanannya tak sama dengan kita tuan-tuan. Kahwin dengan orang Somalia contoh kan. Saya cerita pasal jumpa kes orang yang seorang laki-laki ni dia kerja je sebagai kelasi kapal. Kelasi kapal, dia bekerja dengan MISC. Dia dah pergi serata dunia. Kata orang semua pelabuhan dia dah pergi. Daripada Jepun sampai ke Korea, sampai ke China, sampai ke Taiwan, Filipina, Singapura, sampai ke Sulawesi, sampai ke Maldives, sampai ke Australia, sampai ke New Zealand, Amerika, Brazil, Spanyol. Ikut kapal kan, hantar barang kargo kan. Dan dia singgah ke semua tempat. Dan budak ni dia agak nakal lah.
Dia nakal. Dia kata, ustaz, saya ni kan tak tahulah ustaz, amal saya ni Tuhan terima ke tidak. Kenapa? Kalau ditakdirkan saya ni ada anak tuan, setiap pelabuhan mesti ada anak. Bayangkan tuan, jahat tak jahat. Dia mengaku astaghfirullahalazim, buat istighfar bang, buat istighfar kan. Kalau boleh berhentilah, carilah seorang kahwin kan. Bawa balik kan. Okeylah ustaz, saya janji saya nak cari seorang calon isteri. Lama tak jumpa dia. Tiba-tiba dengar cincin dah kahwin. Pergilah rumah dia kan. Pergi rumah dia. Nun dekat Belas Pang sana. Pergi tengok, masya-Allah, cantik isteri kau. Orang Somalia tuan-tuan. Kan? Somalia. Lagi hitam daripada baju abang tu, lagi hitam. Kalau malam tak nampak muka, dibuka baru pagi. Kan? Ya. Maksudnya dari banyak pilihan yang dia pernah lihat, akhirnya dia terpikat dengan wanita yang macam itu. Kan? Problem dia kan, keluarga orang Malaysia makan nasi, kan? Makan mihun. Dia tak makan kan. Dia kata orang Somalia atau ustaz senang jagi makan. Apa dia? Belikan tepung kastad, masak dengan air panas, makan macam tu je. Itu yang makan hari-hari. Kan? Oh macam tu. Agak-agak boleh hidup tuan-tuan. Wallahu a'lam, lama tak jumpa dia, tak tahu apa khabar dia kan. Tak berapa orang anak tak kekal ke tidak, wallahu a'lam bisawab. Memang sebab nak jumpa dia, tunggu dia balik. Dia ikut nasi kapal. Tapi selepas pada itu khabarnya dia jadi baiklah. Dia dah pergi surau kan. Dia dah mula amalkan hukum agama dengan baik kepada kahwin kan. Tu khabar yang saya dengar pada mak dia lah kan. Wallahu a'lam, saya doakan pada dia mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa dia. Namun bila berbeza budaya, tentu dia mencabar tuan-tuan, mencabar minda kan. Contoh kita kongsikan, mungkin dalam keluarga sebelah isteri saya kan, ada adik-beradik dia yang berkahwin dengan India kan, India Muslim lah. Dan seorang lagi berkahwin dengan orang Cina kan, yang masuk Islam kan. Walaupun dia berbangsa lain dalam konteks negara kita, tetapi budaya Malaysia ni dah hampir sama. Cuma pegangan adat yang berbeza, tapi makan kita tetap nasi kan. Sama juga kedai yang makan sama aja, cuma antara halal dengan haram aja yang kita dah bezakan. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan, begitulah ya. Maksudnya perkahwinan tadi mesti dia mendatangkan ketenteraman. Yang kedua mesti ada unsur untuk bertoleransi, tolong menolong, harmonis, bertolak ansur, nasihat, pimpin memimpin, mengorak langkah dan sebagainya. Sebabnya bila berkahwin dia sebenarnya membina tim tuan-tuan. Macam kita bekerja, kalau kita tak boleh bina tim, maka company itu akan binasa kan? Bila kita dilantik menjadi seorang CEO ataupun seorang pengurus besar, walaupun company yang kecil, langkah pertamanya adalah membina teamwork dalam sebuah organisasi. Saya sebagai seorang guru di sekolah, pengetua yang baik dia mesti pandai membina teamwork dengan guru-gurunya. Lagi ramai gurunya, lagi mencabar dia punya ujiannya. Kalau teamwork tak dibina tuan-tuan, masing-masing akan membawa hala tuju. Begitu juga dengan keluarga kan? Suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin kepada perempuan. Dia dah sebenarnya yang memimpin, yang mengaturkan, yang membina kerjasama itu, yang memberikan keputusan. Barulah keluarga itu akan terbina. Maka hal itu Muslim terhadap isterinya yang paling penting sekali, yang pertama adalah memimpin isteri itu dengan sebaik-baiknya, supaya kita dapat binakan keluarga itu dengan ketenteraman, ketenangan. Karena apa tuan-tuan? Nabi bersabda dalam satu hadis yang berbunyi, ad-dunya mata, dunia itu adalah kesenangan kan? Wa khairu mata, sebaik-baik kesenangan adalah al-mar'atus salihah, iaitu isteri yang salihah, isteri yang baik kan? Isteri yang baik ini tuan-tuan bukan semestinya dia datang daripada orang yang baik. Isteri yang baik ini adalah bagaimana seorang suami mencari potensi isteri itu untuk dibangunkan. Macam sebagai seorang pendidik kan, macam saya seorang pendidik, bila saya nak mendidik anak murid itu semuanya dalam berkeadaan semuanya kosong tuan-tuan kan. Maka guru lah yang mendidik dia. Bermula A, B, C itu guru yang mengajar dia hingga dia boleh bertatih. Ada orang laju, ada orang perlahan. Maka guru lah yang memimpin anak murid tadi. Di rumah adalah suami yang memimpin isteri. Kalau isterinya itu seorang asalnya bukan Islam, maka suaminya yang perlu mendidik dia,
melatih dia dengan agama, melatih dia dengan keterampilan, melatih dia dengan kepimpinan. Latih dia jadi tim kita. Dia rasa bahawa kita pimpin dia. Itu menjadikan keluarga itu terbaik. Maka dia akan menjadi seorang wanita yang solehah kerana dia rela dipimpin. Dia rela dipimpin untuk memimpin. Itu falsafah. Kalau orang yang terlibat dalam program kejurulatihan dalam apa pun bidang, jurulatih tentera, jurulatih perkhemahan, jurulatih bahasa, jurulatih kemanusiaan, dia memimpin orang supaya orang tu menjadi pemimpin lagi. Pimpinlah diri untuk pimpin orang lain. Begitu. Itu falsafah yang perlu dibina bagi semua orang yang bergelar suami. Sikit lagi okey. Itu maksudnya ketenangan yang terbaik adalah isteri yang solehah. Bagaimana kita lah. Lepas tu kalau kita sendiri hubungan dengan Allah Ta'ala awak tuan-tuan, macam mana nak ajar isteri? Kalau sembahyang pun tunggang terbalik, macam mana nak pimpin isteri sembahyang? Kalau puasa pun tunggang terbalik, macam mana nak ajar isteri berpuasa? Kalau puasa sunat pun susah nak buat, macam mana nak minta isteri itu puasa sunat? Kalau sembahyang sunat pun kita tak buat, macam mana kita nak minta isteri sembahyang sunat? Mana boleh isteri itu tiba-tiba dia seorang wanita solehah? Tak mungkin tuan-tuan. Melainkan dididik ataupun memang dia dah dilatih oleh keluarganya. Kita hanya ambil dia, tapi kita tak mengambil peluang terus membinanya menjadi orang yang baik. Boleh jadi orang yang baik, dia bertukar arah tuan-tuan. Kerana apa? Mendapati suaminya bukan suami yang terbaik bagi dirinya, akhirnya dia macam give up, dia down, dia tinggalkan semua yang telah diberikan oleh ibu bapanya, menjadikan dia seorang perempuan yang engkar, perempuan yang ganas, perempuan yang macam-macam. Berlaku tuan-tuan, tapi tak semualah. Okey, oleh itu sebagai seorang Muslim, bila kita nak membina keluarga yang terbaik tadi, maka ada beberapa ciri, beberapa sifat. Islam meletakkan beberapa perkara yang perlu dipikirkan oleh setiap orang. Antaranya, siapakah isteri yang dicari, yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni untuk orang bujang lah. Yang dah ada isteri, dah macam mana? Dah ada kan? Nak cari macam mana lagi? Dah ada Ustaz kan? Yang dah ada tu kita bina, yang belum ada cari. Saya selalu sebut dalam anak-anak murid saya, nak berkahwin ini perlu dicari, bukan terjumpa. Ada beza ke Ustaz? Cari dengan jumpa beza. Dicari itu macam kita pergi pasar, pergi pasar kita nak beli ikan, maka dari rumah lagi dah tahu dah di mana nak cari ikan, pasar. Pergi kedai hardware tak jumpa ikan, pergi kedai baju tak jumpa ikan. Nak cari ikan di pasar. Okey. Nak cari perempuan jadi isteri, kena cari orang perempuan. Di mana sekolah, di mana universiti, anak orang perempuan kena tengok, kan? Ikan tu kena ditengok, ikan yang segar, ikan yang tak segar, kan? Ikan jenis apa, kan? Ini ikan main beli je, jangan beli ikan buntal, tak boleh makan, kan? Nak beli ikan kena tahu ini ikan isinya manis. Kena tahulah, kan? Ini orang yang berpendidikan, ini orang yang bandar, ini orang belah selatan, ini orang utara, ini orang pantai timur, ini orang Sabah Sarawak. Mereka mempunyai budaya yang berbeza. Nak memilih mereka kena fahami budayanya, kena fahami latar belakangnya, baru kita akan tahu. Maksudnya pilih yang terbaik. Bila terbaik tadi, Islam mengajarkan dinikahi seorang perempuan itu kerana hartanya, mungkin kerana pangkatnya, mungkin kerana keturunannya, mungkin kerana kecantikannya, dan mungkin kerana agamanya. Maka pilihlah yang mempunyai agama yang terbaik, yang taat setia kepada Islam, semoga engkau berbahagia, kan? Tungkahul mar'atul arba limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Maksudnya antara cantiknya, antara keturunannya, antara pangkatnya, antara agamanya, pilihlah yang agamanya. Kerana dengan ada agamanya itu memudahkan kita nak mendidik dia menjadi seorang al-mar'atus solehah, isteri yang solehah. Maka oleh itu, bagi yang dah ada isteri, kita terus istiqamah didik isteri kita agar menjadi isteri yang solehah. Dah tua-tua pun tak apa, kita bawa dia ke surau. Pastikan sama-sama mengerjakan solat duha,
sama-sama kita bangun malam untuk sembahyang tahajud, sama-sama kita buat wirid, sama-sama kita baca Quran, sama-sama kita berzikir. Kerana semua itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya. Kan? Hari ini kalau kita nak buat sesuatu, akan ada pula suara-suara sumbang. Nabi tak buat, kita jangan buat. Kan? Syekh, Nabi tak buat, Syekh janganlah buat, ni bid'ah pula dah. Kan? Okey. Dalam hal ini saya tukar, bukan Nabi tak buat, kita lakukan apa yang Nabi suruh. Kan? Yang kedua, selagi Nabi tak larang, kita buat. Betul dalam mazhab Syafi'i, kan? Kaedah hukum yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, yang pertama, kita beramal berdasarkan dalil perintah. Kan? Dia perintahkan buat, ada kita buat. Walaupun Nabi tak buat, tapi Nabi perintahkan buat. Contoh, kan? Nabi tak buat kita zikir lepas sembahyang ramai-ramai, kan? Tapi Nabi perintah tak lepas sembahyang suruh istighfar? Ada hadis, lepas solat istighfarlah kamu 3 kali. Satu hadis. Ada yang kedua, lepas solat janganlah kamu bangun, kau bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada yang lain. Ada yang lain lagi, Nabi sebut lagi, lepas solat kamu jangan berubah, kau bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudian bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ada panjang. Okey. Maka bila hadis tu banyak macam tu, para ulama kumpulkan. Oh, yang ni semuanya yang Nabi perintah lepas sembahyang. Lepas sembahyang kena buat ini, buat ini, buat ni. Nabi tak buat macam kita tahlil macam tu, tak buat kita zikir macam tu. Maka ulama-ulama Mekah zaman-zaman Imam Syafi'i itu dia mengaturkan. Oh, lepas sembahyang antaranya Nabi suruh buat ini, maka dia atur. Dia atur dengan istighfar, kemudian baca la ilaha illallah Allahumma antas salam, sampailah kita baca doa. Bukan dikarang sesuka hati, tuan-tuan. Dikarang kerana adanya dalil perintah, kan? Memang Nabi tak buat menyusun itu. Kata Tuan Guru Almarhum Tuan Guru Harudin, memang Nabi tak menyusun, tapi Nabi menyuruh. Maka para ulama tadi, kan, menyusun kembali supaya memudahkan orang ramai. Kita ni orang awam, tak hafal hadis, tuan-tuan, kan? Saya pun tak hafal hadis banyak, kan? Hafal yang 40 pun jenuh, tuan-tuan. Tapi para ulama ni menghafal ratusan ribu hadis. Maka dia berjumpa lah dengan hadis-hadis macam tu, maka dia kumpulkan. Maka lahirlah mazhab-mazhab tu, kan? Kumpul. Maka Syafi'i dia punya metodologinya adalah kita laksanakan sesuatu itu, yang pertama mesti ada dalil perintah. Yang kedua, sekiranya dalil perintah tak ada, tengok kepada dalil yang melarang. Kalau tak ada yang melarang, jatuh kepada yang harus dibuat. Begitu. Itu kaedah ada. Kalau kita belajar pula mazhab yang lain, dia punya metodologinya berbeza. Sebab tu bagi orang awam, kita telah dipermudahkan oleh para alim ulama, kan? Dia lahirkan kitab, macam contohnya Munatil Musolli, kitab Sirrus Salikin, dah mengaturkan dah. Lepas sembahyang buat apa, kita ikut aja, kan? Kalaupun kita tak berapa mahir tentang dalilnya, tentu mereka dah hadam, mereka lebih tahu daripada kita. Kita ikut dahulu, kan? Kemudian pada masa yang sama kita pelajari, mendalami supaya kita dapat kefahaman yang lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan begitu, tuan-tuan. Bila kita berkahwin, bina keluarga kita tadi dengan amalan-amalan yang baik. Isteri kita ni kalau tak dipimpin oleh suami, siapa lagi nak pimpin? Takkan panggil Pak Imam pimpin tangan isteri, kan? Marahlah, kan? Buat apa nak pegang bini yang tangan orang, kan? Pimpin, tuan-tuan. Kalau isteri tak kuat, kan, sebagai seorang-seorang, tak apa, kita jadi imam. Tak boleh panjang, tak apalah, kita jadi imam kulhu pun kulhu lah, tuan-tuan, kan? Sembahyang tahajud, kulhu rakaat pertama, rakaat kedua pun kulhu Allah juga. Sembahyang witir pun sama juga. Tak apa, tuan-tuan, yang penting solat kita sah, kan? Alangkah bahagianya dapat dilakukan secara bersama-sama. Hari ini hari apa? Hari Isnin. Esok Selasa, Rabu, Khamis pakat, esok kita puasa, hari Khamis bersunat. Buka sama-sama, sembahyang jemaah maghrib sama-sama. Itu cara nak proses melahirkan al-mar'atus solihah. Dia takkan jadi begitu, tuan-tuan, tanpa pimpinan kita. Begitu. Supaya juga anak-anak kita, kan? Contoh di Indonesia, seorang Pak Kiai, kan? Pak Kiai ini dia latih anak dia daripada kecil, daripada umur 2 tahun 3 tahun tu dibiasakan buat sembahyang jemaah, baca Quran, zikir, pakaikan serban, pakaikan celak, segala-segala sunnah tu disuruh anaknya buat, kan? Suruh anaknya buat. Anaknya memang kata orang tu hidupnya 24 jam tu dengan amalan-amalan yang telah dirutinkan, kan?
apa nak masuk tandas kaki kanan ke kaki kiri, memang dia buat. Nak tidur baca doa, tandas baca doa, memang dia amalkan secara berterusan. Bila anak ni dah berumur 6 tahun, satu malam bapanya ni tengok anaknya bangun, kan? Anaknya bangun. Dia bangun, kan? Dia susun ruang tamu itu dengan cantik. Dia taruhnya, dia bentangnya tika, dia taruh semua mainan dia taruh pokok bunga. Maka ibu ni tersedarlah masa tu jam pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Anaknya bangun, susun dan dia cantik. Wahai anakku, dia kata, kenapa kau buat begini? Kan dah malam ni, patutnya waktu kita tidur. Wahai ayahku, bapakku, wahai ibuku, sesungguhnya aku mendapat alamat bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak datang. Dia mendapat, mungkin dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah sebab dia mengamalkan sunnah. Mungkin dia mendapati bahawa Nabi nak ziarah rumah dia. Budak kecil pun tahu apa-apa tuan-tuan. Dia dapat sesuatu, dia nak buat, kan? Mengeremanglah anak tu buat, tetapi mendapat kelebihan tertentu, tuan-tuan. Bagi kita, kalau keluarga kita dibina, tuan-tuan, dibina, pastinya pertolongan Allah Ta'ala akan turun bersama-sama dengan amalan. Rajin berzikir, rajin buat amalan-amalan sunnah, pastinya bersama-sama dia adanya barakah, kan? Bersama-samanya adanya nusrah, pertolongan daripada Allah Subhanahu. Perbahasan kita berkaitan bagaimana nak jadikan rumah tangga kita ni, tanggungjawab seorang isteri tadi benar-benar kita laksanakan dengan sebaiknya. Tadi baru cerita satu je, kan? Iaitu bagaimana memilih isteri yang terbaik adalah isteri yang solihah. Bagi yang bujang-bujang tu, pastikan cari, macam Pak Ustaz Abdul Samad, kan? Nak cari isteri, dia pergi pesantren, tuan-tuan. Pergi pesantren cari isteri yang terbaik, kan? Kalau kat Malaysia, pergilah pondok, pergilah tempat tahfiz, jumpa tok guru dia, nak cari isteri. Tapi nak cari isteri yang macam tu, diri pun kena ukur lah juga, kan? Kalau diri tu serabai, semayang tu dengan terbalik, macam mana, kan? Yang pertama kena beres, yang saya ceritakan dulu, tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala kena beres. Bila kita nak pilih yang terbaik, orang tak takut pun nak memilih kita, kan? Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal